Hari ni ayat kita nak tengok adalah ayat ke 123 dan 124 daripada juzuk ke-5 surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa. Kalau dalam Quran, tuan-puan, muka surat 98. Muka surat muka surat 98 ayat 123 dan 124 kita nak tengok daripada surah An-Nisa. Okey, macam yang saya sebutkan tadi tuan-puan, ini juzuk ke-5. Alright. Yang saya sebutkan tadi, Puan Rosita, Puan Suzana, Puan Siti Wakhidah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang macam mana saya sebutkan tadi lah tuan-puan, dia sebenarnya ayat 123 sehingga 126 ini di bawah satu kelompok, iaitu pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan. Tetapi sebab kita nak cuba memaknakan 30 minit kita, jadi saya tak ambil ayat 125 dan 126. Yang tu saya harapkan tuan-puan sambung baca selepas kita habis kelas. Baik. Kita nak ambil hari ni ayat 123 dan 124, iaitu dia adalah tema kepada perbincangan. Pembalasan bukan berdasarkan angan-angan, tetapi berdasarkan amal dan perbuatan. Okey, so 125 dan 126 itu adalah perkaitan kepada 123 dan 124. Terima kasih Nu'man Bashir, dan saya pasti mak saya menonton daripada Kedah juga. Dari Kedah. Baik, jom kita mula baca dulu nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب tuan-puan, macam mana saya sebut, saya cuma baca saja 123 sehingga 126 ini di bawah satu topik, di bawah satu subtopik yang bernama atau diletakkan tajuk di bawahnya adalah pembalasan itu sesuai. Di dalam mana-mana tafsir pun sekitar itulah tajuknya, termasuk di dalam Quran terjemahan kita. Pembalasan ganjaran itu sesuai dengan apa yang diamalkan, bukan berdasarkan angan-angan dan cita-cita. Okey, ini adalah teguran untuk saya dan kita semua. Kenapa saya pilih topik ini pada tajuk kita hari ini, hari kelima, juzuk kelima? Sebab sebahagian besar daripada kita, mungkin saya juga, berhasrat nak dapatkan sesuatu perkara hanya melalui cita-cita dan angan-angan, tidak berusaha, tidak menyatakan keimanan dengan perbuatan. Sedangkan keimanan itu tuan-puan, macam pernah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, keimanan perlu dibuktikan dengan 3 cara. Dia tak boleh beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab, hanya dengan hati kita dan dengan lisan kita. Tak cukup. Iman mesti didatangkan juga dengan amal perbuatan. Bahkan itulah sebagai bukti. Kalau tuan-puan ingat, ini antara sebabnya tuan-puan, kenapa saya pilih juzuk 1 hari itu kita bincang 5 ayat pertama.
5 ayat pertama itu daripada surah Al-Baqarah. Walau mungkin sebahagian daripada kita kata, awak tak ambil yang tengah-tengah Ustazah, 5 ayat yang permulaan tu semua orang dah tahu. Betul, semua orang dah tahu. Tetapi tuan-puan, itulah tonggak kepada ayat yang mana kita nak jadi orang bertakwa seperti mana yang disifatkan oleh Al-Quran. Kita belajar pada hari yang pertama tuan-puan berkenaan dengan ciri-ciri orang bertakwa. Kalau tuan-puan masih ingat, kita bincang tentang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama orang bertakwa adalah beriman kepada perkara ghaib. Dia percaya adanya Allah walaupun dia tak nampak, tapi dia sembah, sujud, ya, tawadhu'nya, rukuknya, doanya, puasanya dia buat kerana Allah. Dia buat kerana dia yakin adanya pahala dan dosa, dia yakin adanya syurga dan neraka. Adanya malaikat di kiri kanan yang mencatat atau mencatat. Orang bertakwa, first thing first, Quran cerita berkenaan dia mesti yu'minuna bil ghaib. Dia mesti beriman dengan perkara ghaib. Lalu bukti kepada dia beriman kepada perkara ghaib ini apa dia? Wa yuqimunas salah. Dia mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya berhenti dekat situ dulu. Bererti tuan-puan, Al-Quran menyebutkan yang pertama untuk orang bertakwa, dia mesti membuktikan keimanan dia dengan percaya kepada perkara ghaib. Dan percaya kepada perkara ghaib ini datang dalam bentuk dalaman. Ya, kita percaya di dalam, kita beriman di dalam, di hati, kemudian di lidah, di lisan. Tetapi kemudiannya kita menzahirkan keimanan kita dengan luaran bila mana kita yuqimunas salah, mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan wakaf, apa dia, zakat, wakaf, infak, sedekah, nafkah. Itu adalah contoh kepada pembuktian iman seseorang terhadap perkara ghaib. Sebab bila dia tahu adanya syurga dan neraka, dia solat. Adanya syurga dan neraka, dia beri infak. Sebab kita dah ingat dah, seorang yang bertakwa membangun dirinya dengan solat, dan orang yang bertakwa membangun masyarakatnya dengan zakat. Okey, so apa kaitan dengan ayat ini? Mesti ada kaitan. Tuan-puan, seorang yang bertakwa, macam saya sebutkan bila kata bertakwa tuan-puan, kita sebut takwa apa dia? Takwa adalah kita jaga diri kita, jaga hubungan kita dengan Allah supaya tidak terjejas. Dalam kata ringkas, kita kena buat apa yang Allah suruh, kita kena tinggalkan apa yang Allah larang supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa baik. Kita tidak mendapat kemurkaan Allah dan kita mendapat keredaan Allah, insya-Allah. Yang mana Allah tak bagi buat, kita jangan buat. Yang mana Allah suruh buat, kita buat. Maka ini adalah perkara terbaik seorang orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab dia tak jaga hubungan dia dengan Allah. Baik. So, apa dia kaitan dia dengan hari ini? Kaitan dia adalah orang yang bertakwa, tuan-puan, sebutan untuk saya dan kita semua. Maksudnya peringatan untuk saya dan kita semua. Kita nak jadi satu kelompok manusia yang bukan hanya melihat, mengharap, berdoa, ataupun apa dia lagi? Bercita-cita, berkeinginan, impiankan ataupun mengimpikan syurga tanpa sebarang perbuatan. Dia hanya duk teringin, syoknya lah masuk syurga noh. Apalah ada dalam syurga tu? Allah kata dalam syurga nanti ahli-ahli syurga ni duduknya selesa, ya, datangnya bidadari-bidadari, makanannya makanan yang buah-buahan dan makanan yang sedap-sedap belaka, ya, yang mana dalam syurga tu apa sahaja keinginannya tercapai, ya, dalam syurga itu sekian. Ya, cantik syurga ni kan, disebutkan adanya sungai, disebutkan sekian. Ya, jannah itu adalah syurga, tuan-puan, yang mana jannah juga dimaksudkan sebagai kebun. Antara sebab kepada
ataupun antara hikmah sama perkataan ini bila kita tengok kebun di dunia sekurang-kurangnya, walaupun sebenarnya syurga ini wala khatara ala qalbi bashar, yang kita tak boleh nak membayangkan macam mana syurga ni, walaupun disifatkan dalam Quran kecantikannya, sedikit pun apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang kita pernah tengok dekat dunia, apa yang pernah kita dengar tentang keindahan di dunia, takkan sama dengan syurga yang sebenar. Tetapi kita boleh membayangkan, sebab perkataan jannah juga adalah maksudnya kebun. Kita tengoklah kebun-kebun bunga, kebun buah-buahan yang cantik di atas dunia kan tuan-puan. Adanya sungai pada sebahagian kebun. Kita boleh membayangkan kalaulah ini jannah, ya, apa dia orang kata, kebun atau ladang yang cantik dekat dunia. Tak tahulah macam mana dekat akhirat. Mesti cantik. Teringinlah nak masuk syurga. Tetapi ayat ini nak cerita pada kita, syurga itu bukan hanya dengan angan-angan dan cita-cita. Syurga itu mesti dibuktikan dengan amal perbuatan. Okey, so itulah ayat 123 dan 124 yang saya nak share dengan tuan-puan. Jom tengok ayat 123. Saya tengok sikit, 2-3 orang lagi. Puan Mia, betul. Itu dalam kata ringkas, takwa adalah orang yang jaga hubungan dengan Allah supaya tak terjejas. Dia tahu Allah tak suka kita buat satu perkara, ya, kita tak buat. So apa? Sebab kita nak jaga hubungan baik kita dengan Allah. Itu orang bertakwa tuan-puan. Dalam kata yang ringkas, yang kita nak faham bahasa mudah kita. Ya, saya suka guna bahasa mudah tuan-puan. Puan Jamalia, Puan Umi Kalsum, Puan Siti Marija, Ustaz Ahmad Yahya ke ni? Ustaz Ahmad Yahya, Cik Puan Khairiyah Zawani, terima kasih. Ni antara kita punya yang sentiasa ada tiap-tiap pagi kan. Saya dah cam dah muka, Masya Allah. Puan Anis Awabin, Puan Nurul Huda, Allahu Akbar. Ini orang hebat kita, Ustazah Waridah Lutfi, minta tolong tegak mana yang salah mana betul ya kak. Puan Zuhriyah, Puan Sheila, okey. Dan mak saya yang sentiasa duk tengok saya lah. Top fan saya juga, mak dengan bapa. Kak Tun, terima kasih banyak Kak Tun, Tuan Muhammad Mustafa. Okey, saya tengok 2-3 orang, kita sambung nah. Baik. Saya tak pasti tuan-puan, mungkin sebahagian daripada tuan-puan itu lebih gemar kepada bahasa-bahasa yang standard. Saya memang memilih untuk tidak bercakap bahasa yang terlalu tinggi, sebab target saya untuk kita semua faham Quran, insya-Allah. Sebaiknya, bukanlah mempermudahkan Quran, tidak, sudah tentu ya, Quran tidak boleh direndah-rendahkan, tetapi saya cuba memberi analogi ataupun kefahaman supaya saya faham dan kita semua faham. Jadi kalau ada salah silap, minta diperbetulkan. Puan Jasvida, Tuan Azmi Jaya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Ahmad Fatihah, Waalaikumsalam. Puan Mia. Okey, jom sambung. Tuan-puan cuba tengok 123. Ya, kita dah baca tadi. Sekali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ya, bukanlah dengan angan-angan kamu dan bukanlah dengan angan-angan ahlil kitab berupa ganjaran pahala. Pahala ni dia bukan duduk berangan sahaja tuan-puan. Ya, peringatan untuk saya sebenarnya. Pahala dia tak mai dengan amani, cita-cita ataupun angan-angan. Baik, saya kita syarah. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang mengerjakan kejahatan, wa man ya'mal su' tu kejahatan, keburukan. Wa man ya'mal, siapa yang buat kejahatan, siapa yang buat keburukan, yujza bihi, dia dapat seperti mana yang dia buat. Baik, ini kita sebut sebagai syarat ya dalam bahasa Arab lah. Okey, wa man ya'mal, siapa yang buat su'an, kejahatan, keburukan, yujza bihi, maka dia akan dapat ganjaran seperti mana yang dia buat. Waalaikumsalam Puan Azira, terima kasih banyak. Subhan Nur, Masya Allah. Okey,
wala yajid lahu min dunillah, dan dia tidak akan mendapat pelindung. Waliya, kalau kita tengok kat situ, pelindung, wala nasira, penolong, pembantu, wala yajid lahu min dunillahi, dan sebenarnya dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain daripada Allah. Hakikat kepada kita, tuan-puan, hidup kita ni hanya ada yang sebenar-benar pembantu, sebenar-benar penolong, sebenar-benar wali, sebenar-benar pelindung, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-puan, Allah juga sebenarnya tidak akan membantu kita sekiranya memang kita buat kejahatan. Mustahil untuk kita diberi pahala dan syurga. Bahkan siapa yang beramal dengan kejahatan, siapa yang buat keburukan, siapa yang buat satu perkara yang memang ganjarannya dosa, siapa yang buat maksiat, maka yujza bihi, nescaya akan diberi ganjaran dan balasan setimpal apa yang dia buat. Ayat ini, tuan-puan, adalah peringatan kepada saya dan kita semua, yang mana laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Ya, pahala dan syurga tak datang dalam bentuk cita-cita. Dia datang dalam bentuk amal. Jadi siapa yang bercita-cita kepada syurga, ayatnya begini, kita nak faham. Siapa yang bercita-cita kepada syurga, siapa yang bercita-cita nak masuk syurga, tetapi dia buat su'an, dia buat satu keburukan, yujza bihi, maka dia akan dapat benda yang dia buat. Sebab kita ni sangat banyak angan-angan, tuan-puan. Ya, berangan-angan tu banyak. Ya, saya tengok dalam 2-3 hari lepas, ya Ustaz Faiz, Datuk Dr. Zahazan pun juga ketika mana cerita tentang surah Az-Zumar dan sikap-sikap orang yang ada lub, taib, yang kita dah sebut ulul albab, kan? Cerita dalam surah Az-Zumar ke Ustaz Faiz, kan? Surah Az-Zumar, Datuk Dr. Zahazan, saya tengok dalam kuliah. Tuan-tuan tengoklah, tiap hari pukul 3 Datuk akan bersiaran di page Umrah Zahazan. Datuk sendiri punya page. Sebab tuan-puan ambillah, rebutlah banyak asatizah kita buat tafsir Quran, kan? Cumanya saya pun masih belajar lagi dan saya kongsikan apa yang saya tahu. Okey, tengoklah orang lain juga. Okey, so apa yang kita nak cerita pada ayat 123 ini, tuan-puan? Saya minta izin untuk kita tak ceritalah. Ya, dia sebenarnya, tuan-puan, banyak ilmu yang kita boleh belajar daripada Quran, termasuk munasabah. Ilmu munasabah, keterikatan atau hubung kait antara satu ayat dengan satu ayat atau antara surah dengan surah. Tapi yang tu saya tak panjangkan. Cuma saya nak share sedikit sahaja sebab turun kepada ayat 123 ini. Ya, sebab turun kepada 123 ini, kalau tuan-puan tengok, ya, saya sharekan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, tak masuklah syurga melainkan kami. Tak masuk syurga melainkan kami. Sementara orang-orang Quraisy pula berkata, sesungguhnya kami tidak akan dibangkitkan kembali. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Dia sebenarnya ada beberapa riwayat, tuan-puan, berkenaan dengan sebab nuzul. Kita sebut sababun nuzul atau asbabun nuzul. Sebab kepada penurunan ayat 123 daripada surah An-Nisa ini ada beberapa riwayat. Saya share dengan tuan-puan satu sahaja, yang mana diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia kata apa? Kaum Yahudi dan Nasrani kata, tak masuk syurga melainkan kami. Dan kaum Quraisy pula, sesungguhnya kami tidak akan dibangkitkan kembali. Ini percaya kepada hari kiamat pula, ya tuan-puan. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi sebagai salah satu penceritaan lebih awal berkaitan dengan tidak ada kemustahilan. Tak mustahil pun Allah akan bangkitkan kita selepas mati beratus-ratus tahun pun untuk datang pada hari kiamat. Sedangkan Ashabul Kahfi sebenarnya tidur beratus-ratus tahun, mengikut Syamsiah adalah 300 tahun, mengikut Qamariah 309 tahun. Itu adalah bukti bahawa kita memang boleh dibangkitkan semula.
dalam ayat surah Al-Kahfi, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, yang mana hari kiamat ini tidak ada keraguan baginya. Ya. Jadi kalau ayat di sini nak kata kaum Quraisy, dia kata kami nanti tak dibangkitkan, maksudnya tak dihisab. Tuan-puan, sebab nuzul ini walaupun sebenarnya turun sebagai pada ketika ayat diturunkan itu adalah Allah nak turunkan pada mereka yang berkata demikian, tetapi Al-Quran wajar untuk kita semua ambil peringatan dan ambil kefahaman. Ini teguran kepada kita. Kadang-kadang kita kata tak ada lah orang lain masuk syurga dengan melainkan ni kita ni antara dia. Ya, kita buat satu-satu kebaikan, kita ujub, kita rasa kita baik, kita sedekah ataupun kita tolong orang ataupun kita mengajak Quran. Ini teguran untuk saya. Ya, saya mengajak Quran, saya rasa saya baik, saya masuk syurga. Sedangkan jauh lebih daripada tu, saya banyak buat maksiat, na'udzubillah min zalik. Contoh, saya banyak buat dosa. Saya bercita-cita, berangan-angan, berimpikan, ya, apa dia lagi? Berharap kepada adanya syurga, masuknya syurga, tidaknya dihisab. Sedangkan amalan-amalan saya itu tidak menampakkan jalan saya ke syurga. Laisa bi amaniikum wala amani taib ahli kitab. Ini yang kita nak sebut sebagai syurga tidak didapati dengan cita-cita dan impian, tetapi syurga dan pahala diperolehi dengan amal ibadah dan perbuatan. Okey, ini nak ceritanya ada kelompok yang, dan juga riwayat tu ada banyak lagi ya tuan-puan. Saya tak serta panjang riwayat sebab kepada penurunan ayat ini. Ini antara yang saya boleh share dengan tuan-puan. Nak bagi tahu ada satu kelompok dia rasa dia akan masuk syurga. Ada satu kelompok dia rasa kalau dalam tafsir Hamka, ya, kalau dalam tafsir Hamka dia ada banyak, saya buat rujukan di sini, tapi kalau kita nak tengok juga satu lagi, dia kata ada satu kelompok, ya, dia kata kami tak akan dibangkitkan dan tak akan dihisab. Ya, ada pula kelompok lain, takkan ada yang masuk syurga melainkan kami. Ini na'udzubillah ya tuan-puan, ini ujub. Orang lain tak masuk syurga, orang lain tak kira baik, saya kira baik. Waalaikumsalam anak kanda Daniel daripada kuis, anak kanda saya mengajak, masya-Allah. Ini cita-cita. Ini antara riwayat lain yang mengatakan ataupun berhubung dengan ayat 123. Baik. Kemudian ada pula kelompok dia kata, kami takkan disentuh api neraka. Ya, sebab banyak sangat amalan. Baik, maka turunlah ayat yang mana Allah nak katakan, bukanlah angan-angan kamu dan bukanlah angan-angan ahli kitab nak menunjukkan kelompok mana pun, ya, kelompok mana pun, orang Islam ke, Quraisy ke, Yahudi ke, Nasrani ke, siapa-siapa pun, dia duk sembang, orang katakan sembang kemah dia, syurga tu kami je yang masuk, kami api neraka tak akan sentuh, kami memang akan masuk syurga, hampa tak akan masuk syurga sebab kami je yang buat baik. Ini sikap-sikap orang yang banyak angan-angan. Ya, solat baru 2 rakaat dia dah rasa macam syurga miliknya. Adakah salah tuan-puan kita berharap kepada syurga? Tak salah, bahkan memang kena. Baik, memang kena. Sebab apa? Kita tengok ayat semalam kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera dan bergegaslah kamu mencari keampunan daripada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala dan syurga. Adakah perlu kita duduk tak apalah, tak payahlah harap, ya, sebabnya kita ni macam tak berapa nak layak je jadi ahli syurga. Kena berharap, kena mengejar, kena bergegas, tetapi mesti seiring dengan perbuatan. Ya, nanti jangan salah faham pula, Ustazah maksudnya tak payah kau solat 2 rakaat, baguslah daripada saya tak solat langsung. Ini contoh kan? Tidak tuan-puan. Apa yang saya nak maksudkan adalah kadang-kadang satu perangai kita, satu masalah kita adalah kita cepat sangat berpuas hati. Sedangkan kita mengetahui bahawa diceritakan dah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diceritakan oleh dalam Al-Quran, ya, dalam kebanyakan perbincangan ulama, kita masuk syurga tuan-puan bukan dengan amalan kita.
Betul Ustaz Faiz? Kita masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi, tapi jangan salah faham pula. Kalau macam tu tak payahlah buat amalan ni ya tuan-puan. Sebabnya dah tak masuk syurga dengan amalan. Amalan yang kita buat itu sebagai usaha untuk kita dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Supaya Allah pilih kita masuk syurga. Tuan-puan, ini ayat 123 secara ringkas yang saya nak kongsikan pagi dengan Al-Quran kita. Supaya kita ni tak banyak sangat duk berangan, goyang kaki nak masuk syurga, baca ayat syurga rasa seronok. Ya, bagus. Ya, Imam An-Nawawi kata dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, atau telah diterjemahkan oleh Telaga Biru, adab pembaca Al-Quran. Bila kita baca ayat-ayat rahmat dan juga ayat-ayat azab sama juga, bacalah doa Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Siapa boleh tolong tulis, dia tulis nah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Wahai Allah, aku mohon kesejahteraan, keselamatan, kesihatan daripadamu, wahai Allah. Bila kita baca ayat-ayat berkenaan azab, ayat-ayat yang menakutkan, Jahannam, azab, siksa api neraka dan sebagainya, bacalah doa ini dengan niat kita nak memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong di kalangan mereka yang mendapat azab. Dalam masa yang sama, kalau kita baca ayat-ayat syurga, ayat-ayat rahmat, ya, ayat-ayat yang seronok, cerita tentang ahli syurga, cerita tentang kecantikan syurga, balasan kepada orang-orang yang bertakwa yang membuatkan kita seronok, bacalah doa yang sama. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Dalam keadaan memohon kepada Allah, berikanlah kesejahteraan kepada kami seperti mana golongan ini, wahai Allah. Tuan-puan, ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, balik kepada perbincangan kita tadi, orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang ada di dalam hatinya iman, yang dia mengaku dengan lisan, yang dibuktikan pula dengan perbuatan dan amal perbuatan, dia akan buktikan dengan amal. Maka itulah yang seiring dengan apa yang dihasrat dan dicita-citakan, iaitu syurga. Bukan hanya dia berangan-angan dan bercita-cita. Baik. Lalu apa penghujung ayat ini? Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Nak diceritakan di sini bahawa Allah lah, ya, satu-satunya penolong, pembantu, apa dia lagi? Pelindung kepada kita. Ya, kita tidak akan mendapat pelindung ataupun kita kata apa? Pembantu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang kita nak faham, tuan-puan, dikaitkan dengan ayat ini, kita nak faham bahawa dalam apa urusan pun Allah yang bantu kita, Allah yang uruskan kita. Ya, termasuk siapa yang buat baik, Allah yang akan berikan balasan, tetapi siapa yang buat jahat, yujzabihi, Allah yang akan beri balasan terhadap apa yang dia buat. Tuan-puan, saya nak share satu perkataan ataupun satu kata-kata. Al-Hasan berkata berkaitan dengan ayat ini juga, tuan-puan, sesungguhnya ada sejumlah orang yang terpedaya dan terbuai dengan harapan dan angan-angan mendapatkan janji maghfirah dan pengampunan, sehingga mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bergelimpangan dosa. Seandainya mereka memang jujur, benar dan sungguh-sungguh, tentulah mereka akan berbuat amal kebaikan. Apa maksud dia, tuan-puan? Peringatan untuk saya dan kita semua. Ya, Al-Hasan berkata, yang ini saya ambil daripada tafsir Al-Munir. Ada sekelompok manusia yang terpedaya dan terbuai dengan harapan dan angan-angan bahawa dosanya akan diampunkan. Sebab dia faham dan dia baca Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat. Lalu dia terpedaya dan terbuai dengan janji tersebut, dengan angan-angan tersebut, sehingga mereka tidak beramal dengan satu jenis pun perbuatan. Hanya duk berangan-angan dengan janji tersebut, duk senyum-senyum seorang-seorang. Allah kan Maha Pengampun. Tetapi dalam masa yang sama tidak bertaubat. Ya, dia maksudnya take for granted. Dia duk kata, okey tak apa, Allah kata Allah Maha Pengampun.
Tapi dalam masa yang sama dia tak bertaubat, dia tak istighfar, dia tak minta ampun dan dia tak buat pun amal kebaikan. Dia terbuai dan terpedaya dengan impian tersebut. Lalu kata Al-Hasan, mereka keluar dari dunia, maksudnya mereka mati dalam keadaan penuh dosa. Kalaulah mereka ni betul-betul orang yang betul, orang yang jujur, orang yang benar, kelak mereka tidak akan hanya duduk berangan-angan, mereka akan buat amal perbuatan. Ini sikap untuk saya dan kita semua yang kita patut ambil daripada Quran, dan juga ada dalam satu hadis, banyaklah hadis dan juga ayat Quran lain. Yang mana ayat ini juga berkaitan, ditafsirkan oleh ayat satu lagi daripada surah Az-Zilzal. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat mithqala dzarrah? Baik, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat sedikit kebaikan, khairan yarah. Baik, dia akan dapat kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dia akan dapat juga. Dua kali dah putih. Internet tak okey, internet saya kot. Baik, siapa yang buat kebaikan sebesar zarah, maka dia akan dapat, dia akan lihat apa yang dia buat. Siapa yang buat keburukan sebesar zarah, baik, maksudnya kecil sebesar zarah, dia akan lihat, ini dia dapat sebanyak itu yang dia buat. So, tuan-puan, ayat 123 kita kunci dengan kefahaman bahawa syurga dan pahala bukan satu perkara yang kita boleh dapat dengan angan-angan dan cita-cita, ya, dan impian. Tetapi syurga dan pahala kita dapat, kita gapai, kita capai dengan usaha dan amal perbuatan kita. Okey, cuba kita masuk ayat 124. Okey, dalam keadaan ayat tadi ditutup dengan ayat 123 tadi, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dalam ayat ini juga kita nak memahami, tuan-puan, okey, bahawa Allah tidak akan merendah-rendahkan, Allah tidak meremeh-remehkan apa sahaja pahala yang dia buat, ya. Kalaulah dia buat dalam keadaan buat baik, dia akan dapat baik. Dalam keadaan dia buat jahat dan keburukan, dia akan dapat benda yang sama. Okey, so itu kita cerita tentang ayat 123. Dan kita nak cerita ayat 124, iaitu ayat terakhir kita hari ini. Ayat 124, wa man ya'mal minas salihat. Siapa yang buat amal kebaikan? Perhatikan, tuan-puan, lelaki dan perempuan ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat kebaikan, siapa yang buat amal kebajikan, siapa yang buat amal soleh, kan? Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin au untha. Adapun daripada jantina lelaki, zakarin au untha, ataupun daripada jantina wanita perempuan. So dalam ini, ya, dalam 168 saya tengok yang sedang live, subhanallah, mengorbankan masa tidur paginya dengan bersama-sama dalam majlis ilmu, ya, 176. Saya rasa internet saya tak apa-apa okey hari ni, minta maaf banyak. Ya, sama ada zakarin au unsa, sama ada lelaki maupun perempuan, tetapi syarat dia ya'mal salihat, dia buat baik, dia buat amal kebajikan. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ya, dia buat amal kebaikan dalam keadaan ada iman. Okey? Dia beriman kepada Allah dan 6 perkara itu. Baik. Lalu apa dia dapat? Faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka ini akan yadkhulunal jannata, akan masuk syurga. Wala yudlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun, naqira, sedikit pun tidak akan diremehkan. Dan berkaitan dengan ayat sebelum itu, ya, maksudnya, tuan-puan, kalau cerita tentang angan-angan sahaja, hang dapatlah angan-angan hang.
Ya, macam Al-Hasan kata tadi, ramai orang terpedaya dan terpengaruh hanya duk kata tak apa, Allah Maha Pengampun, tetapi dia tak ada amal kebaikan pun, lalu dia mati dan dibangunkan semula dengan penuh dosa. Tetapi wa may ya'mal salihat, siapa yang buat wa may ya'mal minas salihat, siapa yang buat kebaikan, amal soleh, min dzakarin aw untha, sama ada lelaki maupun perempuan. Taib, apa yang dia dapat? Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam syurga. Wala yuzlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi, tidak akan ditindas, tidak akan dinafikan pahala mereka, tidak akan dilupakan apa yang telah mereka beramal dengannya. Baik, so tuan-puan, ini ayat yang juga berkaitan. Siapa buat kebaikan, maka dia akan lihat kebaikan yang dia buat tersebut, yakni mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia buat. Siapa yang buat keburukan, begitulah yujza bihi. So tuan-puan, ini juga satu motivasi untuk kita kaum wanita, terutamanya dalam bulan Ramadan. Ya, sebab kadang-kadang kita, sebahagian daripada kita ya, sedih bila Ramadan ada yang period, ada yang dalam keadaan nifas, dan wanita sebahagiannya sibuk nak menguruskan anak, menguruskan suami, menguruskan rumah, masak lagi. Ya, kadang-kadang alamak macam mana ni, Quran tak sempat khatam, ataupun Quran tak sempat nak baca, Quran tak sempat nak ditadabbur ataupun nak difahamkan, tak sempat nak sekian-sekian. Tuan-puan, wa man ya'mal minas salihat, siapa yang buat amal kebaikan. Saya nak jelaskan pada wanita, kaum ibu yang berada dengan saya, tuan-puan, amal kebaikan yang ada dalam Islam ni sangat banyak. Ya. Dan sesuailah dengan, buatlah yang sesuai dengan waktu yang kita ada. Ya, tapi kita kena pulun lah, maksudnya kena ada usaha. Tetapi katalah terbatas ya, dengan ada sebagai ibu-ibu yang anak kecilnya, ya baru mula nak solat tarik kain telekung, baru mula nak solat ada anak nak makan, contohnya lah kan, macam-macam. Ini antara yang selalu diajukan. Tuan-puan, syaratnya wa may ya'mal minas salihat, menyediakan makanan untuk orang berbuka adalah perkara amal soleh. Berzikir, ya, sedekah, ya, yang mampu kita buat, contohnya sedekah kan tuan-puan, sedekahlah. Yang boleh baca Quran, baca Quran. Ya, walaupun sebenarnya salafus soleh mengatakan Ramadan ini datang kepada mereka untuk 3 perkara, khususnya secara khusus, iaitu yang pertama siyam, puasa, yang kedua qiyam, ya, bangun salat malam, yang ketiga adalah Quran, ya, Al-Quran. Maksudnya salafus soleh akan pulun 3 benda ni all out. Kita pulunlah sedaya mungkin dan kita top up lah tuan-puan. Ya, bagi yang mungkin Qurannya tak sempat nak khatam, tapi saya kira janganlah kita terus hari kelima terus mengalah tuan-puan, kena pulun. Ya, sebab kita baca hari ni, syurga dan pahala itu tidak mendatangi kita dengan angan-angan, cita-cita, impian dan keinginan, tetapi syurga dan pahala itu datang kepada kita, mendatangi kita dalam keadaan kita beramal dan beriman. Ya, wahwa mu'min. Baik, saya tak panjangkan perbahasan ini sebab kalau kita panjangkan banyak perbahasan yang seronok, walaupun 2 ayat ini saja tuan-puan. Okey, tetapi ditutup ayat ini dengan apa? Ya, ada siapa yang buat baik tak kira oleh lelaki ataupun perempuan. Ya, mungkin perbezaan cara amalan orang perempuan dengan orang lelaki. Ya, namun kalau dulu Ramadan ini sangat-sangat istimewa. Kita boleh berimamkan imam-imam yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi tuan-puan, kau timlah ayat dia kan. Kiralah bang apa kata kita bagi anak-anak kenyang, anak-anak tidur dulu, lepas tu anak-anak dah solat semua. Ni kalaulah kata anak-anak tak join sekali. Sangat baik kalau tuan-puan ajaklah anak-anak solat bersama-sama. Okey? So sebenarnya saya kira tuan-puan, kita boleh kautim dengan tok imam kita tahu ni kan. So bang apa kata ya, kita mula lambat sedikit, boleh tak? Sebab saya nak kemas dapur dulu contohnya kan tuan-puan. Sebab kadang-kadang emosi wanita menyambut Ramadan ini sedikit berbeza. Ya, dia tak sempat buat tu, dia sedih. Ya, dia period, dia sedih dan sebagainya. Jangan sedih tuan-puan. Sebab Allah dah sebut dah, siapa buat kebaikan, apa saja jenis kebaikan,
zakarin aw unsa, laki ataupun perempuan. Maksudnya mungkin yang lelaki boleh khatam Quran, yang perempuan mungkin tak sempat nak khatam Quran, tapi dia boleh buat benda lain, amal kebaikan juga. Lalu untuk orang yang buat amal kebaikan dalam adanya, dalam hatinya dia iman kepada Allah, dia beriman pada hari kiamat, dia beriman kepada qada dan qadar, dia beriman kepada kitab, rasul dan malaikat, ya, dia buat satu kebaikan dalam keadaan dia percaya hari kebangkitan. Dia bukan kata buat baik sahaja-sahaja. Sebab ada sebahagian yang dia buat kebaikan tetapi dia tidak percaya kepada Allah. Ini dia buat kebaikan, dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kebangkitan. Lalu mereka ni tidak dapat lain, tuan-puan, faulaika yadkhulunal jannah, mereka masuk syurga, wala yuzlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Tuan-puan, ayat ini masih banyak lagi dalam kitab-kitab lain yang boleh kita syarahkan dengan lebih panjang. Namun saya kira cukuplah untuk saya ambil sedikit sebanyak sahaja yang kita secara asasnya. Mungkin ada sebahagian yang baru nak, saya tengok kat sini, saya baru nak belajar balik Quran. Masya April kelas online. Alhamdulillah Tuan Syairul. Tuan Syairul, alhamdulillah, tak apa. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang baca Quran dalam keadaan dia lancar, dia tak ada, maksudnya dia dah ada kemahiran, dia dah mengaji, dia dah tak ada kesulitan baginya, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Barang siapa yang susah, tak lancar, ya, ada cabaran, ada kekangan nak baca Quran, nak belajar Quran, tapi dia usaha, tuan-puan, maka kata Nabi SAW, baginya 2 pahala. Okey, Tuan Syairul dan tuan-puan yang mungkin ya baru nak cari balik Quran, teruskan, ya, jangan rasa terlambat, kerana hidup kita dengan Quran, ya, hidup kita dengan amalan tidak pernah terlambat, ya. Itu lebih baik daripada kita hidup dengan penuh cita-cita dan angan-angan tetapi tidak dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Jadi saya harap tuan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat untuk kita semua. Ya, saya tengok kat situ ada yang tulis, ya, Puan Siti Sarah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Doa ini dikatakan oleh Imam Nawawi sangat baik untuk dibaca ketika mana berjumpa dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang cerita tentang rahmat, seronok, syurga, atau juga ayat-ayat azab. Taib. Puan Jannatul Ma'wa Khalid. Taib, ayat yang terakhir itu adalah sebagai penutup kita hari ini, tuan-puan. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak sedikit pun mereka dizalimi. Nak bagi tahu, banyak mana pun amalan kita, ya, ataupun sedikit mana pun, sekecil mana pun, ini adalah motivasi untuk kita, tuan-puan. Kadang-kadang kita rasa, ya, sedekah RM1 je dapat ke pahala RM1 pun, wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan sedikit pun dizalimi. Ya, kadang-kadang kita buat amal perbuatan sikit je, ya, kita kata sikit je ni Allah nilai dak, wala yuzlamuna naqira, Allah tidak akan meremehkan walaupun perkara kebaikan itu kecil, ya, sangat kecil untuk dia, tetapi setiap perbuatan kebaikan Allah akan memberi balasan. Begitu juga setiap perbuatan kejahatan Allah akan berikan yang setimpal dengannya. Okey. So tuan-puan, saya tak baca ayat 125 dan 126 yang mana itu juga berkaitan dengan topik hari ini. Cuma sebab kita target untuk 30 minit, kita ambil yang paling kita kata apa, kita tak menafikan ayat-ayat Quran lain ya tuan-puan, sudah tentu 6,000 lebih ayat dalam 114 surah 30 juzuk, kesemuanya kalau difahami dengan mendalam, memberi kesan yang sangat dalam kepada kita. Cuma kerana kita cuba nak buat 30 minit sahaja, apa yang paling terlintas dekat dengan kita, itulah yang saya cuba usaha sampaikan kepada diri saya dan kita semua. Jadi tuan-puan, jalan menuju syurga ini mestilah datang dengan ya'mal wa man ya'mal minas salihat, amal soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Tuan-puan tengoklah dalam Quran, amal soleh mesti duduk dengan iman, iman mesti duduk dengan amal soleh. Sebab apa? Imanlah yang membuktikan amal soleh. Amal soleh lah yang membuktikan iman.
So orang yang buat amal kebaikan itu dibuktikan keimanannya. Ya, dia tak cukup dengan dia kata aku beriman kepada Allah. Tak, iman itu mesti dibuktikan dengan amal soleh. Baik, sekarang dalam ayat ini kita jumpa amal soleh dulu. Ya, dalam kebanyakan surah ya kita jumpa iman. Baik, contoh dalam surah Al-Kahfi, لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Ayat tersebut kalau kita tengok, ويبشر المؤمنين, memberi berita gembira kepada orang mukmin. Baik, الذين يعملون الصالحات, yang mana orang mukmin yang beramal dengan amal soleh. Ayat tersebut contohnya kita jumpa dulu mukmin, orang beriman yang dalamnya ada iman. Baru kita jumpa alladzina ya'maluna as-salihat. Ayat ini, ya penerangan ini kita nak fahamkan bahawa iman itu mesti datang dengan amal soleh. Mesti dibuktikan dengan amal soleh. Ya, sebab kalau mengaku sahaja beriman tapi tak amal soleh dengan jawarih, dengan anggota badan, tidak memberi manfaat kepada keimanan dia. Sebab iman mesti hati, lidah dan juga amal perbuatan. Ini maksudnya. Tetapi hari ini, dalam ayat ini hari ini kita jumpa wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Didahulukan amal soleh, kemudian datang dengan iman. Nak memaksudkan apa? Amal soleh juga kena buat dalam keadaan adanya iman kepada 6 perkara. Ya, dia tak boleh buat amal soleh saja tanpa iman, maka rugilah dia. Kerana iman itu dan amal soleh itu saling berkaitan antara satu sama lain, dan iman dan amal inilah yang akan membawa seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan cita-cita seperti yang diklaim atau didakwa oleh kebanyakan daripada kita, atau yang diperbuat oleh kita kebanyakan daripada kita. Sekira itu sahaja tuan-puan, insya-Allah. Semoga ada kebaikan, ada manfaat daripada apa yang saya terangkan. Saya banyak benda nak share dengan tuan-puan sebab saya cuba nak terangkan banyak benda supaya kita boleh faham betul-betul. Tapi tuan-puan begitulah. Kalau panjang lagi ayat dia ini tuan-puan, maka tuan-puan kita tak habislah dalam setengah jam, tak habislah pukul 8. Macam tu tuan-puan sebenarnya. Dia ada banyak dan saya harap tuan-puan bacalah lagi, tambahlah lagi pengetahuan. Ya tuan-puan, semoga kita mendapat kefahaman yang baik daripada Al-Quran. Lalu akhirnya daripada Quran ni bila kita baca dan kita faham, kita nak buat apa? Kita nak beramal. Okey, kita nak beramal. Jadi tuan-puan, saya harap peringatan untuk saya dan kita semua hari ni, syurga tidak dikejar. Ya, pahala dan syurga tidak dikejar dengan cita-cita, angan-angan dan impian, tetapi syurga kita mesti kejar dengan amal dan juga iman. Itu ayat 123 dan 124. Sehingga berjumpa lagi tuan-puan. Terima kasih banyak yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih Puan Habibah, Puan Mia, Puan Anissa, Puan Siti Sarah, Puan Ina, Puan Suraya, Puan Syuhana, Puan Zalilah, Ustaz Faiz Mukhtar, Puan Suraya. Baik. Nak cari Quran Braille. Okey. Kita tak sediakan ya di Quizsell ataupun quiz. Saya doakan hasrat Puan Suraya insya-Allah dipermudahkan. Ya Puan Suraya, insya-Allah. Masya-Allah, ini usaha yang sangat baik Puan Suraya. Semoga Allah ganjarkan pahala. Tuan Rashid, Tuan Muhammad Faiz, Kak Niza, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula dah. Kak Niza sihat no? Alhamdulillah. Puan Faidirah, Kak Long, Puan Zaliha, Ustaz Aznil, Masya Allah Ustaz, tolong perbetul mana yang salah silap. Ya, Puan Nur Azrin, Puan Aminah, Tuan Syairul, semoga Allah mudahkan urusan Tuan Syairul untuk belajar Quran, insya-Allah, amin. Tuan Abdul Hadi dan juga tuan-puan yang tak mampu saya nak sebutkan nama, tetapi saya sangat berbesar hati dengan kesudian tuan-puan melapangkan masa, meluangkan masa bersama dengan saya pagi dengan Al-Quran di sini. Semoga ada manfaat, kalaupun tak banyak, semoga ada sedikit. Baik tuan-puan, sehingga jumpa lagi esok jam 7.30 pagi dalam solat pagi dengan Al-Quran bersama dengan saya di sini, page Ustazah Nurni Dakwah Itu Seni.
Semoga Ramadan ini Ramadan yang lebih baik, hari ini hari yang lebih baik untuk kita tuan-puan. Dan ketahuilah bahawa seorang salafus salih berkata, yang dinukilkan dalam satu kitab Lataiful Ma'arif, yang mana salafus salih ini berkata, tidak dinyatakan nama, katanya apa? Barang siapa, sungguhlah beruntung bagi siapa yang meninggalkan keinginan yang dapat dilihat demi mendapatkan janji yang tidak dapat dilihat. Ini beruntung orang yang berpuasa misalnya, sebab yang ni ditulis dalam bab puasa, dalam bab Ramadan, khususnya ibadah puasa. Kita meninggalkan keinginan kita untuk makan, minum dan juga secara khususnya bersama dengan pasangan. Ya, keinginan yang kita nampak kita tinggalkan hanya sahaja kerana nak dapatkan janji yang tidak dapat dilihat. Adanya pahala, adanya kebaikan dan ganjaran yang baik, dan adanya syurga bagi orang yang meninggalkan syahwatnya. Sebab Nabi kata apa? Allah berfirman, ya, puasa untuk Allah, Allah yang akan berikan pahala. Wa ana ajzi bihi, aku yang memberikan pahala dan aku yang memberikan ganjaran. Sebab tak tertakluk, kita tak tahu gandaan dia 10 hingga 700 tu, tak tahu. Ya, kalau amal baik yang lain 10 hingga 700, tapi puasa kita tak tahu, Allah rahsiakan. Sebab apa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kerana mereka meninggalkan 3 perkara ini. Syahwat, makan dan juga minum. Subhanallah. Min ajli, kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntung siapa yang meninggalkan 3 keinginan ini yang dapat dilihat hanya kerana nak dapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, pahala dan syurga yang tidak dapat dilihat. Inilah iman bil ghaib. Wa man yu'min alladhina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara ghaib.